Contohnya dekat set penggambaran yang macam artis perempuan lah selalunya kan, yang macam pakai susuk dan sebagainya. Adalah saya ada kawan seorang, dia script writer. Memang scene tu watak dia memang sukakan sate. Okey. Watak dia. I tak boleh. Tak, yang artis ni, kau tahu kau pakai susuk. Okey. Yang kau terima. Dia cerita dekat artis yang dia bawa berata tu apa semua tu problematik, sembah berhala lah, itulah, inilah, jahat lah, melacurkan anak-anak ikan lah, macam tu masuk bilik VIP, ada bilik VIP lain macam rupanya dia لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, yes. Hari ni biasanya cerita horror ni kan, kita starting kita dah masuk mood kan. Kita rasa macam okay, apa cerita dia nak bawa hari ni. Tapi guys, hari ni kita nak rasa meriah sikit lah kan. Bila horror je kena rasa macam dark, rasa suram, sunyi, tak mau lah kan. Hari ni kita nak try colour lain sikit. Sebab saya bawakan dua insan nak berkongsi kisah seram ni. Kalau biasa korang tengok kat podcast ni, dia orang berkongsi topik-topik seram. Tapi hari ni kita nak deep down. Kita nak dengar kisah seram dia. So kita terus sekarang lah. Tak nak cakap lama. Korang jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Okay, jadi ramai tepuk minta tepuk ramai tepuk Okay, tepuk kuat-kuat guys untuk Hizman Huzair dan Papa Yen. Yes. Hello. Bagus lah Syafri kan, Papa Yen dia macam suruh orang subscribe, like, macam aku tak mampus lah. Kau nak follow sudah. Selamat datang you guys. Thank you so much sudi hadir ke sini lah. Sebenarnya Hiz, itu template Hiz. Oh, template. Benda tu memang dah bertahun dah. Tak bagus template tu. Macam saya dulu macam pernah ada template, lama-lama give up. Hantar kau lah. Alright guys. Okay, so hari ni memang orang kata apa, bila dah start berpodcast sebagainya ni kan, nak tanya soalan lah kan. Biasa Is dah biasa dah kongsi-kongsi cerita hantu. Kan dah ada partner kan. Macam Papa Yen pun ada juga share cerita seram juga kan dekat podcast yang lain kan. Okay, cuma nak tanya lah kan, you guys ni personally lah, satu hantu yang korang paling gerun tu. Okay, Papa Yen dulu. Papa Yen dulu. Yang hantu Malaysia tak banyak kan. Ada pusing-pusing situ saja. Satu putih anak lah. Putih anak. Kenapa Papa Yen? Oh, sebab putih anak je yang I pernah nampak. Pernah nampak. Okay. Tapi not clearly lah, tapi pernah nampak dan pernah dengar putih anak menangis. So seram yang itulah. Seram. Okay. Jap. Itu kita call lagi. Haze pula. Haze tak suka yang muncul dekat reflection. Okay. Aku tak tahulah namanya apa. Tapi kelibat lah kita panggil kan. Aku tak suka benda tu. Macam contohnya kan, contohnya kat balcony korang, rumah korang ada balcony sekarang ataupun tingkap kan. Okay, kalau dia muncul dekat balik tu, jahat. Ataupun macam kita tengah tengok cermin dia dekat tepi tu, dia macam nampak jauh tapi sebenarnya sebelah you. Aku tak suka yang CP-CP. Faham. Macam yang hujung katil. Keluar semua. Tak payah teaser. semua. Aku tak suka orang intai-intai. Nak tengok cakap. Kalau dia keluar semua, you suka lah. Kalau dia keluar semua, you akan suka macam tu. Tapi aku tak suka benda macam tu. Faham. Dia macam CP-CP tu. Yelah, dia nak bagi ke tak nak bagi ni, macam tu lah kan. Dia macam agak-agak macam tu, aku tak suka. Kalau final form okay. Sebab tak pernah nampak, tak pernah tengok. Kalau aku tengok cerita-cerita hantu, sebab aku suka tak tengok cerita. Lah. Aku tak suka cerita hantu yang Indonesia tu. Faham. Yang Malaysia punya aku tak suka. Faham. Yang Indonesia punya dia nampak dah, kau nampak dia kat situ dah. Tapi so maksudnya kalau full form you akan okay. So you valak you okay lah. Valak tu ada teringat full babe. Teringat kepada seorang makcik yang bermula puaka. Okay. Alright. Okay. So Pontianak dan juga hantu CP-CP lah. Babe, tak jadi babe. Dia punya podcast kesian. Okay je ke? Okay je. Kita lawak-lawak. Kita tak nak orang kata dark. Itu benda biasa klise. Oh ya ke? Gitu. Alright. Okay. So tu soalan pertama lah. Hiz dengan Papa Yen, is it you guys peminat horror? Actually saya ya. Peminat horror. Memang kalau nak tengok filem ke, saya boleh tengok horror seorang-seorang. Oh ya, really? Hiz? Not really. Saya tak percaya. Saya tak percaya. Tak percaya filem ke ataupun saya tak percaya kepada
benda-benda macam ni Okay. sebagai orang Islam kita memang kena percaya. Benda gaib, tapi betul. tidaklah level macam tahyul. I see. Macam kita kena buat macam ni kalau Dia tidak karang konsep tu. his adalah lebih kepada bila kita bercerita dia akan sainskan. Maksudnya I macam see. there's a science punya explanation. Akan ada kat situ lah. Betul. Macam Okay. contohnya kan kaki aku naik bintan lah apalah. Aku akan cari sebab mungkin kena gigit Alergi. kan nyamuk bunyi guli kan. ke kau ada chikungunya ke Kan. contoh. Faham. Bunyi guli-guli tu saya akan cari itu sebab Bunyi ni, pipe, pembentungan. malam-malam pembentungan pipe tu kecut Ya, besar kecut besar Akan ada faktor-faktor tersendiri lah. ya. Kan? Okay. Tadi Hiz ada cakap pasal tahyul kan. Macam mana Hiz rasa lah kan, macam bila orang cerita ataupun you klasifikasikan benda ni tahyul lah. Faham tak benda? Macam mana Hiz boleh interpretasikan benda tu? Sewaktu kita macam channel saya tu dikenali dengan Uncle Sister semua tu betul. kan. Lepas tu kita dah mula start dapat DM seperti boleh tak datang rumah saya, tengok rumah saya buat ada servis. apa. Dia lah Conjuring tu. I see. Dia lah. Kalau orang lain family tu. Kalau orang lain tukar filter, aku datang tengok one tu. So saya macam kurang sikit gemar I see. dengan benda dengan sifat orang kita yang macam terlalu mengagungkan benda tu sehingga mengganggu produktiviti kehidupan mereka. Betul. Ada yang sampai down. Ya. Terkesan sangat kan. Terkesan sangat lah sampai macam tak boleh nak buat kerja lah sebab takut orang buat dia lah dan sebagainya. Okay. So saya walaupun saya membawa cerita hantu tapi sebab aku bawa cerita hantu sebab benda tu ada views and engagement. Betul? Setuju? Maaf cakap kita tapi jujur. fine Tapi je. memang jujurnya Fine begitu. kita jujur je. Orang Malaysia memang suka lah tu cerita hantu. Ya Horror sangat. ni. Ni Baru tanya tadi kan. Ya, tapi malangnya apabila dia sampai menyebabkan kita punya produktiviti kehidupan tu drop, jatuh, lepas tu Ganggu segala dan benda lah hantu. Ha. Contoh, pergi nak ada seorang follower ni ajak ada satu Okay. episod tu dekat aku YouTube. Okay. Ajak pergi rumah dia nak Okay. cerita pasal kehidupan dia lah benda semua kan. Okay, sesat. Alright. Standard lah sesat. Kadang-kadang buis kan buat hal tengah hujan lebat benda semua. Selalunya macam aku dah sampai tu, selalunya macam tu lah Hiz. Orang datang tolong saya je mesti akan sesat. Tak. Waste aku rosak. Itu je. That is the point kan. Ya. Okay. So saya tak suka benda-benda macam ni sebab ada benda, sebab hantu tak teruk sangat. Dalam pengalaman kehidupan saya, yang setan ni manusia. Betul. Hantu lagi manusia lagi hantu dari hantu. Betul. Maaf cakap. Alright, okay. Tapi macam betul lah apa yang Hiz cakap. Somehow kita orang yang peminat cerita horror ni minat okey. Minat apa? Saya pun okey. minat lah. Tak ada masalah. Ini tapi kalau semua benda dah dikaitkan dengan hantu, payah salah. lah. Ya. Kan? Lepas tu semalam aku tengok salah satu movie tu. Okay. Tak nak sebut nama, bukan bayar aku pun. Tapi orang dapat teka nanti. Cerita dia adalah pasal seorang ni Ratu Kebaya, Okay. seorang ni politician. Tahu kan cerita kan? Enough. Tak nak sebut, tak bayar, tak nak sebut. Tahu. Okay. Okay, so benda tu bila kita cakap pasal orang tu menggunakan sesuatu pakai guna-guna kan, nak naik seri lah, nak dapat pangkat dan juga harta lah kan. Saya selalu beranggapan yang orang-orang yang menggunakan benda-benda macam ni untuk mendapatkan apa yang saja mereka mahu, diorang sebenarnya IQ diorang rendah. Okay, sebab IQ diorang rendah sebab diorang tak mampu untuk kecapi apa yang diorang kecapi dengan daya usaha sendiri. okay. They need help Yes. from bukan someone, from something yang sebenarnya dia tak tahu pun sebenarnya capability benda tu boleh tolong ke tak. Dan dia tahu hujung-hujung nanti akan ada kesan dia. Dia tahu je. Betul Kan? Tak, contohnya setengah orang kan macam tengok okay, dia terpaksa boleh start dah ke? Okay. Teruskan. Dia macam ada macam saya memang aku memang elak makan benda dekat atau makanan pemberian orang dekat makeup room. Langsung. Okay. Sebabnya ada setengah orang tu memang sifat dengki dia memang hebat sebab berlaku dekat salah seorang kawan saya yang waktu tu dia sedang mengacarakan dalam sebuah pertandingan nyanyian. Okay. Sebuah pertandingan nyanyian tu dan seperti mungkin orang Malaysia sekarang dah bersifat terbuka dengan info-info yang seperti ini Kalau you all dalam pertandingan nyanyian, okay, sup bunjut, okay. bunjut bawah meja juri tu biasa.
Baru tahu Baru tahu. Ya. Okay. So tapi kalau kau jadi juri pada waktu itu, apa je kau boleh buat? Nak suruh PE kau Alihkan. alihkan lah PE Panggil ustaz bukakan rukyah kat situ. Tak pasal-pasal kan. Okay. Lepas tu pemberian makan, minum apa benda semua tu waktu pertandingan sebiji macam dalam filem tu. I see. Kan dalam filem tu ada scene yang macam bagi makan. bagi makan janganlah musim bertanding Betul. dia buang. Buang. Sama je pertandingan nyanyian, pertandingan Apa buat je lah. lawak, apa je. Sampaikan ke level saya ada seorang lagi kawan yang sedang macam bertanding sekarang ni. Dia kata macam Hiz, kau tahu kan apa yang diorang buat ke benda semua? Tahu. Asal diorang beria lah. Kau tahu kenapa diorang ni beria? Kenapa, Hiz? Sebab contohnya saya dengan kawan saya seorang lagi, kita orang ni berpengaruh. Okay, income kita orang tidaklah dependent sangat kepada stesen-stesen ni semua. Betul. Kita orang macam ada, tak ada sudah. Tapi macam orang-orang lain itulah punca dia. rezekinya. Itulah dia. Itu je yang ada. Itu je yang ada. Itulah dia. Sebab tu saya cakap tadi, statement saya tadi, orang yang macam menggunakan benda-benda macam ni untuk berjaya, IQ dia rendah. Sedangkan kalau ikutkan akal yang Tuhan memang dah siap sedia bagi, complete, engkau boleh je gunakan daya usaha sendiri untuk berjaya lagi. Betul. Sebab kau malas dah. Ya, je. settle. Kau malas. Full stop kat situ kan. Sebab bila cerita pasal yalah, you guys dah ada dekat tempat tu. Kan, of course kau dah ada something yang another level lah. Kalau tidak takkan kau Bakat kau dah ada kat situ kan. Tapi bila guna shortcut ni yang tak cantik ni kan. Tapi Hiz, sebenarnya Aceh tertarik pasal yang tadi pertandingan ni. Kan tadi dia tanya, Hiz tahu ke benda ni diorang buat? Apa yang Hiz tahu tu? Maksudnya pertandingan ni biasa sok munjuk ni dia buat untuk apa? Orang tersingkir ke hilang suara? Okey, contoh contohnya sup bunjut tu untuk mengaburi mata. Sup bunjut diletakkan bawah meja juri untuk mengaburi mata juri lah. Nampak dia je lah. Nampak dia je lah yang paling hebat tapi kita tengok macam kita tengok TV macam hamba biasa. Okey, tapi final. Contoh. Lepas tu ada satu lagi yang macam contohnya dia merosakkan orang lain punya kualiti. Tak kisahlah suara ke ataupun tiba-tiba sakit ke. Kan selalu korang tak pelik ke macam dalam setiap pertandingan nyanyian ada je yang sakit. Ya, betul. Demam mesti kan? Tak cukup. Tak ada suara lah, apa benda lah, apa semua. Okey, sekarang ni dengan kes yang baru ni berlaku dah terbongkar lah sedikit kan tempat tu kan. Okey, itu satu lagi adalah contohnya dekat set penggambaran yang macam artis perempuan lah selalunya kan, yang macam pakai susuk dan sebagainya. Adalah saya ada kawan seorang, dia script writer. Memang scene tu watak dia memang sukakan sate. Okey, watak dia. Tak boleh. Tak, yang artis ni kau tahu kau pakai susuk. Yang kau terima. Tak. Setuju kan? Takkan tak tahu. Kau tak baca ke? Takkan tak tahu. Takkan betul juga kan. Okey, apa yang berlaku adalah bukan makan pau. dengan dia punya susuk yang dia ada tu, berjayalah mengubah pendapat director pada waktu itu. Oh, dia tak pakai lah. Tak makan lah sate. Padahal tapi tahulah. dia ada padahal tu. Padahal tadi aku cakap tadi padahal tu. Macam tergantung situ. Babe, buruk. Orangnya macam kau pakai susuk apa? Tak function. Tak function pada saya lah. Maksudnya dia aim dekat orang-orang yang dia nak je lah. Betul. Sebab macam kau script writer tu, dia kata macam asal aku tengok dia macam buruk je, macam rugi je duit dia. Mari sini, aku hantar dia pergi sebab dia aim kan. Macam dia pakai tu certain people je akan nampak dia elok. Dan habis daripada set dia macam shoot penggambaran dan benda semua tu, seperti biasa kalau kita macam penggambar kru-kru benda semua ni, kadang-kadang mereka akan bercinta di set. Okey. Pecah lubang. Boleh je sebut siapa? Jantan boleh. Teruskan. Boleh je sebut siapa? Letak insert gambar lah. Tapi beliaukan. Siap boleh. Beliaukan yang bawah je. Okay, percintaan di set benda semua tu amongst kru belakang tabir, bukan depan tabir tu, belakang tabir ni semua. Okay, so sudahnya memakai susuk tadi tu, pergilah habis tu berdua-duaan nak keluar bersama dengan director. So itu cara dia orang dapat job. Masalahnya tak tua, artis tu pun muda. Okey, jap. Contoh. Maksudnya nama dia lah. Contoh. Maknanya artis tu tak tua, dia muda. Lagi muda daripada kita. Lagi daripada kita. Okey, bayangkan Gen Z pakai susuk. Tak, sebab yang I tahu lah. Okey, biasanya diorang ni macam terikut. Maksudnya macam ikut-ikutan. Betul lah tu. Second,
dia orang macam dia tahu je dia okey, maksudnya macam aku tahu je aku okey, tapi aku tetap kena ada kabel. Aku tak kena kabel. Jadi macam ya macam kita berborak hari tu, Ashraf kan, kita orang ada berborak hari tu, macam kita orang risau kita orang kena apa-apa dan sebagainya sebab mulut kita orang macam mana pula. So ada borak dengan dia, papa kita kena pasang pendinding tau, mulut kita macam mana pula. Sebab macam tu lah umpamanya. Ya, dia macam kita tahu je, contohlah dia pandai menyanyi kan. Kita tahu je, dia sendiri pun tahu aku dah sedap dah suara. Tapi di antara 12 orang ni, mungkin aku nak outshine lebih. So aku kena pasang something. So macam orang pakai kabel nak kerja government lah. I see. Dah nampak dia dulu. Ya, dia boleh buat kerja, dia bagus, CGPA letup, tapi dia tetap kena ada kabel. Sebab antara beratus ni orang nak kena pandang dia. Betul lah tu. Sebab semua orang lebih kurang sama. Ashraf sekarang ni tengah bertanding kan? Saja contoh. Tengah bertanding contoh. Tapi tadi macam nanti kita pergi nombor telefon. Tapi tak apa. Alright. Okay. Guys, yang itu kita okay. Tak ada masalah. Alright. So okay. Itu kira reality lah juga apa yang Hiz cakap ni. Maksudnya apa yang penonton nampak mungkin benda-benda atas pentas yang dikeluar di TV dan sebagainya. Betul. Kan? Mungkin apa yang saya cerita ni ada orang dah tahu, tapi saya yakin tak ramai orang tahu. Betul. Dan tak ramai juga yang nak berkongsi benda-benda dalaman ni, Hiz. Ya, betul. Nak kalau dia yang pakai, dia yang tak nak makan sate, takkan dia nak cerita. Kan? Benda-benda gitu kan. Tak makan sate lah. Tapi saya kadang-kadang tak makan sate sangat sebab diet. Makan je lah. Itu lain. Bersama daripada yang cerita, tapi aku tak tahu lah boleh cerita tak. Contoh. Contoh. Okay. So contoh, I ada kawan yang memang membawa artis pergi jumpa bomoh. I see. Wow. Okay. Contoh. Saya macam dah nampak dan nama. Dan kawan tu ada nama tu. Okay. Dan kawan tu pun memang yes kena. Okay. Tak, aku terus tahu. Okay. So memang betul. Dan kita orang baik orangnya. Jadi macam lelaki ke perempuan? Okay, teruskan. Okay. So memang okay, penceritaannya adalah okay, kadang-kadang boleh jadi juga begini. Contoh, dia jadi macam aku rasa ada orang buat aku. Jom teman aku untuk balas balik. Okay. Tapi sebenarnya dialah pemulanya. Faham tak? Maksudnya macam untuk menggelakkan benda tu. Dia yang start. Dia sebenarnya dia start dan dia buat. Dia yang buat, okay. Tapi macam dia nak nampakkan macam dia tak salah. Ada orang buat aku ni. Aku dah tanya dah ustaz. Sekarang ni aku nak jumpa ustaz tu balik. Lepas tu celaka yang disebutkan tadi ni, kan I tahu. Yang celaka tu. Celaka tu yang disebut dia orang yang sama tau. Okay. Dia cerita dekat I, artis yang dia bawa berata tu apa semua tu problematik, sembah berhala lah, itulah, inilah, jahat lah, melacurkan anak-anak ikan lah, macam tu masuk bilik VIP, ada bilik VIP lain macam rupanya dia Kira-kira yang dijaja tu dia lah. Yang I mean dia make up the story, yang memulakan domino itu. Memulakan domino itu. Untuk mengelakkan dia nampak macam suspek. Betul. Aku percaya dia dulu bulat-bulat. Aku percaya lah dulu bulat-bulat. Tapi memang penjumpaan bomoh itu betul. Sebab dan saya tahu kat mana bomoh-bomoh itu. So I mean pasal bomoh tu dia cerita sendirilah ke masa tak. Dia tak cerita diri dia yang bawa bomoh tu, tapi dia cerita diri yang paling suci lah. Dia bawa artis tu, tapi ceritalah artis ni menyembah berhala lah, dalam wallet dia ada ini, ada itu, ada ini, ada pelaris apa semua. Dan kita macam tahulah macam kat rumah tu, contoh macam banyak kan dia cerita macam banyak pasal ular lah, apa benda banyak lah. Detail lah. Ular maksudnya ada dia macam ramai gila yang macam contoh, mungkin satu papayan boleh buka lah yang dia ceritakan tu. Dia bawa sebab dia bawa pergi jumpa bomoh tu because of macam nak melunakkan suara. Tapi macam mungkin dia langgar patang, tiba-tiba ada ular masuk rumah dia. Faham tak? Ada je. Wow, sampai ke situ. Industri hiburan Malaysia ni walaupun dah moden, bayangkan waktu moden macam ni pun kau boleh dengar cerita macam ni. Bayangkan dulu. Dulu lagi teruk. Zaman 90s, 80s kan. Maksudnya yang sakit-sakit tu kan, tiba-tiba waktu tu lagi dahsyat kan. Boleh jadi juga dadah lah. Yang itu pun musuh negara daripada dulu. Waktu itu pun hebat juga ya. Ya. Maksudnya macam orang yang menggunakan bomoh ni dia bijak. Sebab dia tahu dadah tu punca. Jadi dia macam sekali kan. Kan. Pesanan khidmat masyarakat ini. Alright, dia macam CSA pula kan. Alright, okay. So, banyak sebenarnya bila cerita pasal industri-industri ni kan. Dia orang memakai-makai. Yelah, tapi betul macam Papa yang cakap, nak menaikkan seri.
Nak Supaya nampak. dia je nampak. Menaikkan seri tak apa. Okey, itu okey. Yang macam menjatuhkan orang lain. Dia macam ni tau. Macam konsep Haze adalah kau buatlah apa kau nak buat, asal kau jangan kacau orang lain. Faham? Ini sampai orang tu macam Affected lah. affected. Okay, contohnya salah seorang tu dekat bahagian makeup room kan. Kita orang dekat dalam dunia hiburan, makeup room tu adalah tempat yang paling mudahnya tersebar gosip. Okay, alright. Sebab para artis selalunya akan bercakap je tanpa filter. Diorang lupa yang memberuskan muka diorang tu adalah manusia. Faham. Sebab kita orang memang kadang-kadang tu memang lupa. Dengan AI tu. Shock sangat. Kadang-kadang memang lupa. So apa yang berlaku adalah salah satu kali tu kawan saya si F. Okay, dia bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Contoh. Contoh. Okay. Dia hosting dalam sebuah pertandingan nyanyian. Alright. Okay. Termakan sesuatu. Efek dia adalah muka dia jadi menggerutu. Oh yo, Muka dia jadi menggerutu sampaikan makeup artist kena cover lah. foundation sebagainya. Waktu tapi selepas beberapa bulan kemudian dia tahu dia tak tahu siapa punca. Sebab time tu pertandingan nyanyian kadang-kadang tu. Tapi kenapa dia dia Kenapa dia kena? Sebab betul juga. terkena kat salah orang. Salah orang. Tepias. Tu ya perubahan zaman sekarang punya. Faham. Bermula daripada saat itu yang saya tidak akan sentuh mana-mana makanan dekat dalam bilik makeup ke, dekat set penggambaran ke, orang bagi aku makan ke, memang tak akan sentuh. Okay. Maksudnya betul lah orang cakap. Ada kawan saya cakap, dia kata ada inovasi dalam pembomohan pada masa kini. Inovasi? Maksudnya macam dulu kan siapa-siapa yang termakan kena kan. Betul. Sekarang boleh aim. Oh, ada target? Macam kalau dia macam ni, jangan kena pada dia. Macam ada inovasi, faham? Dah macam game pula, ada shield bagai. Aku cakap pasal makeup, I pernah pergi satu pertandingan makeup kan. Okay. Kan dulu pertandingan makeup kan macam muar-muar mak dam ni kan semua. Canvas ni lah. Yes, I tak ingat I masa tu umur berapa, tapi like masa saya sekolah menengah. Okay. The event was so big, memang orang kata muar-muar satu negeri itulah ada kat situ. Ada kawan I ni, dia terlangkah makeup box. Satu mak andam ni. Dia meroyan lah babe. Mengamuk? Dia mengamuk-ngamuk. Mengamuk lah. Sebab dia kata kotak makeup tu dah diayatkan Pula. Dah tiba-tiba jadi suci pula. Benda ada dalam makeup box tu. Tapi macam, sampai tak boleh langkah. Macam dia langkah sebab bila langkah benda tu jadi macam cancel lah masa bila makeup. Sama lah penaik seri, maksudnya bila makeup tu semua orang kan semua muar, semua cantik, semua sama. Jadi macam mana nak nampakkan seri tu, itulah dia. Diayatkan makeup tu. Tapi ini pada zaman dahulu di sebuah negeri. Okay. Saya tak nak sebut. Alright. Kan ada lepas makeup tu yang diasap-asap kan. Masih lagi diamalkan sehingga sekarang. Ada sekarang. certain place kan. Certain place yang mak andam itu yang akan saya tengok ni dokumentari lah. Alright. Dia akan isap rokok. Mak andam itu akan isap rokok dan hembus ke wajah pengantin. Selepas di make up. Selepas di make up, it is part of ritual. Mula-mula aku tengok macam, wah bapak style siapa mak andam ni. Macam yang Shaolin Soccer yang perempuan gulung-gulung rambut tu. Tapi disembur kat muka orang. Bayangkan kalau pengantin tu bunting pelamin. Jadi second hand poker pula. Aduh. Kan? Okay. Tapi pernah dengar juga pasal benda ni. Maksudnya itu cara dia orang menghembuskan indirectly lah. Baca kalau bawa kemenyan kan pengantin tu mungkin lari dah kan. Tapi mungkin dah satu lagi kan, kalau mereka-mereka yang jumpa bomo ni, mereka yang baru berjinak-jinak, you guys tolonglah baca review. Baca review. Sebab bomo ada review. Dekat Google ke? Dia macam ni, referral is important. Contoh macam let's say kalau dia adalah contoh si A menggunakan bomo yang sama. So minta tolong macam tanya dia dan make sure benda tu legit. Sebab ada certain bomo mereka ada certain bomo tahu ada certain pengamal-pengamal ni kan, dia orang macam mana bila dia dapat orang baru, dia ada tendensi bomo ke pawang ke dukun ni, dia orang ada tendensi untuk test power dia orang dan bagi kadam kat dia orang. Macam tu. Ada macam menyerahkan benda tu dekat dia orang. Sebab tu macam dia jalan kita. Kau kena elaborate lagi untuk orang-orang di luar sana yang macam aku. Dia menurut dia macam ni. Contoh macam for example saya bagi contoh lah kalau macam saya pergi berubat. Saya nak pergi berubat, saya jumpa bomo lah contoh. So saya pergi jumpa bomo, sepatutnya bomo tu berubat belum? Betul. Saya baik. Alright, dia saya elok, sihat. Tapi pada masa yang sama, dia bagi kadam kat saya sebab dia nak test power. So saya bawa balik lah benda tu.
Without you know. Without I know. Okay. Okay, dan ada juga certain people yang macam contoh, Bomo ni dapat seorang pesakit perempuan contoh. Dia dah rawat sebab kena rasuk benda semua kan. So dia pergilah jumpa Bomo ni. So Bomo tu baikkan dia. Baik, tapi sebabkan Bomo ni taste kat perempuan tu, dia bagi something untuk Bomo tu, untuk budak ni ingat kat dia selalu. Dan benda ni kena dekat Yes. My sister. So macam sebab tu kadang-kadang dia memang pernah cerita pun. So benda ni korang kena betul cakap referral is important. bodoh kan. Geram pula aku dia dengar. macam tak, orang dah cakap kau tengah sakit ni. nak Lepas tu kau boleh macam apa dia panggil tu minyak dagukan tak tahulah, tapi macam masa tu tak tanya juga kakak dia, tak ada macam bagi apa-apa pun. Tapi macam bila balik tu memang lain lah. lain, macam dia kata kakak dia teringat kat dia. Bayang dia. Macam tu. Betul. My mum risau lah. Of course lah risau kan. Betul. Dia pergi jumpa ustaz. Kira macam yang orang tu pun tak tahu pun dia bomoh sebenarnya. Dia adalah pengamal perubatan. Macam tu tau. Dikaburi dengan brand tu. So macam masa tu pula memang kalau kisah tu memang terlalu dahsyat lah. So ramai sangat yang kita orang jumpa. Sebab kalau kita orang kalau kita borakkan pasal benda ni yang macam yang amalan dia salah terus terma dia bomoh. Amalan dia betul kita dah panggil apa? Pengamal perubatan. Pengamal perubatan. Okey. Yang nak kita pak Darushifa. Darushifa sebenarnya. Sebab zaman dulu bukanlah zaman dulu sangat. This is like 2015 2014 gitu kan. So masa tu pula memang Darushifa mana ada lagi. Tak establish sangat. Tak establish sangat. Macam time tu dikenal dengan apa, contohnya anak murid Harudin. Ya. Personally kan. Dan ketika itu pula siapa yang menggunakan bahasa Arab, ustaz lah dia. Ustaz lah dia. Kan. Nak a'udzubillah. A'udzubillah, padahal sebenarnya semua nama syaitan je lah. Lakhala. Kita kemain lagi. Amin. Walhal. Tak tahu. Walhal. Dajjal mana tu kan. Segala Lucifer semua ada. Kita pun tak tahu kan. Lucifer bahasa Arab. Tak ada. Okay. Kemuncul. So gitulah. So betul tak Ashraf? Kita orang ni mengenal daripada dinding. Tapi kan mulut memang sial. Tapi janganlah pula korang cakap macam Papayun tu mengajar orang pergi berbual. Bukan. Tidak. Bukan. Benda ni dokumentari. Jangan buat. Okay, the thing is jangan buat. Tapi lah kalau dalam diam kau nak pergi, kan tak ada siapa palang kan. So fikir-fikirlah. Carilah yang legit. Betul. Pilihan di tangan sendiri. Betul. Halah, masing-masing dah tua berbulu, takkanlah benda tu takkan cakap. Takkan itu pun terinfluence kan. Tapi I memang takkan judge dah orang-orang yang macam contohnya dia contohnya terpaksa pergi jumpa pawang bomoh yang macam contohnya masuk bilik penuh kuning. I dulu judge. Dulu judge macam kenapa kau macam kurafat. Banyak soalan. Tapi kan after I tengok setengah cases yang memang sangat desperate. Okay. Contohlah kan, macam contohnya dia dapat itu adalah kadam daripada sesebuah agama. Alright. Dan cara untuk membuangnya adalah kena pergi ke pawang yang daripada agama tersebut. Okay, lah. alright, Contohnya. So sekarang ni macam bila dah kadang-kadang orang dah terlalu desperate nak cari ubat asalkan sembuh. Sekarang I tak judge dah. Orang nak jumpa mana kain merah, kain kuning, pink, ikutlah kau. Yelah, kalau yang itu boleh membawa hasil dan dia boleh sihat, why not? Kan? Tapi somehow kita kena cari juga benda-benda yang berkaitan dengan Islam ni. Betul. Ikhtiar dia kan. Betul. Ikhtiar dia. Tapi whatever it is, first step is always the Islamic way. Yalah kan. Tapi dan agama kita pun memang tidak menidakkan sihir. Langsung. Ya. Langsung. Memang benda tu wujud. Hence ada pokok bidara dan sebagainya. Pasal yang tak judge tu kan. I have a story yang ini saya punya kawan baik lah. Baik. Okay. Dia memang bermulut lancang tau. Alright. Kawan-kawan kita biasa Circle ni. Circle dia memang gitulah. Tak cukup bagi dia ni duduk dengan kita 3 jam. 3 jam je. Habis lepak tu memang sial. Betul. Belaka pula. Terus menang. Okay. Amin. Okay. Dia dapat anak. Alright. Okay. Masa tu kebetulan dia lalu tau dekat kawasan Kuil. Okay. Lepas tu kan dekat kawasan Kuil kan macam ada a lot of macam patung-patung lah. Ya. Macam monyet-monyet apa semua kan. And dia macam tiba-tiba dia tercakap
Masa tu bini dia tengah mengandung tau. Okay. Tengah mengandung dan dia bawa bini dia jalan. So masa tu dia cakap something yang macam offended lah, macam very offensive punya words tentang kuil dengan Sami tu. Macam mengejek. I tak naklah sebut, tak boleh kan. And then bila wife dia beranak, macam nak cakap I mean the statement affected ke? Affected. Dan anak dia terkenan dan memang sawan sampai sekarang. So macam masa nak berubat tu, memang masa pergi dekat pengamal perubatan tu, which is ustaz, memang ustaz pun, dia kata macam memang kau kena cari Sami tu minta maaf. I see. Maksudnya macam, tapi kalau kita sebagai orang Melayu kan, kalau nampak tiba-tiba dia naik kat kuil tu, apa pandangan you kan? Betul. Tapi sebab tu saya cakap macam this story memang legitly, sebab kalau kau ejek orang tu dan memang offended, of course lah kau kena, sebab benda tu memang tak kuil pula kau boleh kan. Antara tempat suci diorang juga kan. Kita mulut pula terlepas begitu saja, tak memikirkan orang kata apa, benda-benda selepas tu. Betul. So moral of the story dia adalah macam bila jumpa ustaz tu, ustaz kata kau pergi balik minta maaf. Memang itulah ciri-ciri keislamannya pun. Betul. Sebab macam kalau kau dah buat salah, minta maaf. Yes. Tapi macam you cakap tadi lah, jangan judge kan. So itulah betul. Dan somehow orang tengok apa yang tengah dibuat. Tak tahu apa yang dia tengah usaha. Betul kan? Alright, okay. Hey, dengan Papayan. Okay, tadi kita dah cerita orang kata daripada sudut skop besar. Okay, now kita nak pergi ke personal punya experience pula kan. So siapa nak start? Papayan dulu ke Haze dulu? Which one? Papayan dulu. I menambah rasa. Jadi Ajinomoto. Okay. Okay, mungkin pengalaman Papayan sendiri, tak kisahlah you pernah lalu bila stay kat luar ke dan sebagainya. Silakan Papa. Okay, actually memang daripada kecil pun, memang daripada kecil kawasan rumah lama saya tu memang banyak benda semua. Dia ikut growing. Tapi berbeza-beza benda lah. Sampailah satu momen, dan saya memang pernah bercerita benda ni pun banyak kali, dan dalam situasi saya ni, family apa semua pernah kena santau and all apa semua kan. So bila kita pernah kena, ini memang ustaz pun cakap, kalau once you dah pernah kena something from luar, dan benda gaib kan, dia memang akan ada macam satu lompong. Betul. Kan? So isu dia berlanjutan sampailah saya jumpa seorang student saya ni. Okay, saya dulu mengajar dekat Negeri Melaka. Saya kenal dengan seorang student saya. So student ni, dia adalah orang yang tiba-tiba je tegur saya macam, satu family pernah kena buat out of nowhere. Out of nowhere. Macam tiba-tiba je. And then masa tu pula kita orang satu family memang tengah struggle, which is untuk mencari rawatan, macam mana nak berubat. Sebab yang teruk kena adalah kakak saya. Okay, so benda tu memang berlanjutan 2014, 15, 16 tau. And memang back to back, mak saya kena, adik saya kena sampai dia muka biru kaku atas katil lah, banyak lah. Sampai tahap macam tu. Memang aku rasa macam kalau mati tu, memang aku cari siapa buat tu. Which is tak mati pun aku cari. Betul. Mati apa lagi kan? Ketika saya jumpa dengan student saya ni, kita orang sebenarnya tahu siapa buat. Boleh agak. Tapi kita orang tak tahu siapa yang memang buat. Maksudnya kita tahu siapa yang suruh. Kita tak tahu siapa yang buat. Mastermind dia tahulah siapa. Yes, tahu. So bila saya jumpa dengan student saya ni, kita namakan dia A lah. A ni dia tiba-tiba je tegur. Lepas tu dia tanya. Lepas tu dia cakap dengan saya, boleh tak kalau macam saya nak tahu tak siapa dia tu. Saya boleh tengok dia tu. So dia pun tengok lah. Dia tengok. Jangan tanya macam dia tengok, tapi ketika itu berjumpa dia depan-depan, and then macam ada momen yang macam dia tutup mata apa benda semua, so dia tengok. Cerita dia, saya memang dah boleh agak siapa. Tapi saya nak tengok betul ke dia ni. Macam tu. Ke dia saja je main petik je. Lepas tu dia pun tengok. Lepas tu dia macam buka mata balik. Lepas tu dia kata, orangnya berumur, beruban, lelaki, kulit putih merah je tu. Lepas tu aku macam macam betul ni kan. Sama lah. Lepas tu dia kata kejap, saya tanya dia, rupa macam mana? Macam kejap saya tengok. Check balik. Masuk balik. Dia masuk balik. Lepas tu dia check. Lepas tu dia macam terkejut. Dia macam buka mata terkejut. Macam kenapa? Oh tak, dia nampak saya tengok dia. Dan dia tahu yang sesuruh saya tengok. Macam tu. Lepas tu saya macam diam kan. Saya tunjuk gambar family penuh. Semua ada lah. Semua ada. Tunjuk. Lepas tu dia tengok kan, ni. And betul.
And the thing is, yang paling saya rasa macam geram, orang yang dia tunjuk tu adalah orang pertama yang family saya bawa jumpa untuk berubat. Allahu Akbar. Maksudnya bila benda tu jadi, Masa jadi awal-awal, Okay, bawa jumpa dia dulu. okey, apa dia cakap? Tak, ni bukan buatan orang ni. Ni bukan buatan orang. Ini memang allergic ni. Weh, kita orang balik masa tu, tak mungkin allergic lah. Sebab dah cuba macam-macam dah. Dan bila saya dapat tahu benda ni daripada student saya ni, after 2 years tau. Lepas 2 tahun? Lepas 2 tahun. I mean 2 tahun tu memang sakit lah. Sakit on off. Maksudnya kakak saya dah okey, mak saya pula. Mak saya dah okey, adik saya pula. Semua. Tapi masa tu, saya very suspicious. Okay. Ayah saya seorang je tak kena. Seorang je? Okay. Okay, lepas tu masa dah dapat tahu siapa tu, saya terus macam balik rumah saya jumpa mak. So now kita tahulah kenapa bapak saya tak kena. Sebab Okay, so habislah cerita tu. Okay. And then banyaklah benda berlaku dekat saya lah. Saya pernah migraine sampai 2 bulan non-stop sebab kena kacau. Bukan pasal benda tu, tapi sebab benda dah lompong kan. Dia dah tahu, dah nampak apa semua. Okay. And then tapi kau pun ada ni juga. Ada. Tak, you pun ada macam low blood pressure juga. Yes, betul. Nampak. Betul lah. So masa tu yang saya pula pasal yang migraine 2 bulan tu, I tahu I ada low blood pressure, I low sugar apa semua kan. Saya pergi warded. Saya warded 2 minggu. Lama. Okay. Sampai doktor bagi I ubat migraine yang paling high dose. Dia tak tahu. Ya. I warded dekat KPJ Seremban. Paling high. Sekejap, ini ke cerita yang bukan. ni? Bukan. Okay. Ini KPJ banyak Seremban. kisah di hospital Banyak. Sebab tu cerita full. Banyak kisah. Dan saya pula jenis, saya takkan percaya benda tu dulu. Okay. Saya jenis macam tu. Tajam ke situ lah. Tak, sebab saya kan suka tengok cerita hantu. Jadi saya akan macam saya punya konsep, this is not going to happen to me. Aku akan tengok sains dulu. Alright. Saya memang akan pergi jumpa doktor dulu. Saya akan warded 2 minggu. Masa saya warded tu, doktor tu bagi saya hari-hari ubat. Sampai hari yang ke-14 tu, dia bagi saya ubat yang paling tinggi. Sampai dia pergi kat saya cakap macam ni, saya dah bagi awak ubat yang paling high dose dah ni. So saya rasa macam ni lah, saya dischargekan awak, awak cari ustaz. Doktor cakap macam tu. Okay, dia pun give up. Tapi masa tu memang saya dah tahu pun, mak saya pun dah suruh dah. Tapi mak saya kata tak apa, warded dulu. Kita tengok kan. Layan dengan doktor dulu lah. Yes. Dan saya contact juga ex-student saya tu. Dia kata pun sama, tak apa, pergi warded dulu. Kita tengok. Kita tengok macam mana. Sebab you tak ada masalah nak warded kan. Tak ada pun. Okay je. So pergilah. So doktor pun macam pelik. Dia kata macam yang paling pelik, kalau saya baring, saya okay. Kalau saya bangun jalan, memang sakit kepala. Baring elok. So doktor suspect vitiligo. Masih. Masa tu buat semua CT scan, buat MRI semua buat. Vertigo. Semua buat CT scan. Lepas tu doktor suspect tu. Lepas tu doktor kata tak ada, memang okey. Okey, memang okey. Pandangan mata semua okey. And then scan otak semua. Scan otak, MRI, CT scan. Lepas tu doktor panggil buat apa benda entar lagi, memang semua normal. Prosedur jalan lah. Semua full medical check up buat. Doktor siap tulis lagi, okey, kolesterol awak okey, gula awak okey. So macam tak ada masalah. So doktor macam pelik. Tu yang macam lepas. Tapi doktor staykan dulu. So lepas dah habis dos ubat tu, barulah doktor bagi tahu. Tak apalah, saya rasa awak patut jumpa ustaz. Okay. Lepas tu apa yang pergi jumpa ustaz lah? Pergi jumpa. Apa dia punya rawatan di situ pula? Ustaz tu dia tak ada macam rawat apa-apa pun, tapi dia memang bagi tahulah. So dia bagi air yang dia tawarkan. Lepas tu memang dia bagi tahu saya yang something happen. Maksudnya macam ada benda dalam rumah yang memang dia ada dekat dalam rumah tu dan ada dekat benda tu. By the way, saya suka kumpul barang tradisional. Okay. Antik ke? Macam menjawab kan. Okay, tahu kan kenapa? Tahu kan kenapa? Tapi itu datangnya daripada tak, sebab I thought yang migraine tu pasal adik dia ni pun ada masalah migraine. Cumanya yang saudara yang hantar tu dia hantar macam beruk. Adik ke adik dia ni yang bertinggi atas bahu, yang pegang kepala dia macam ni. Yang pegang kepala dia macam ni. So yang sebab tu saya macam terkejut dia dapat migraine ni. Yang saya tahu kes migraine yang adik dia. Adik saya. Yang ni benda. Yang ini cerita lama, cerita 2020 selepas Sirah kena. Selepas. Sebab masa tu isu astral projection. Sila astral projection. So dia ni pada waktu itu mampu untuk keluar daripada badan, tengok diri sendiri dan tengok keliling ada apa.
Macam cerita Siapa pernah tengok cerita Behind Her Eyes dengan tak yang Insidious? Okay, macam okay. cerita Insidious tu. Ya, dia keluar daripada badan. Boleh keluar pada badan, tengok, lepas tu masuk dunia lain, lepas tu betul pada waktu itu dia boleh. Mungkin orang akan ramai cakap saya merepek tau. Tapi benda tu macam it happen dan sebenarnya macam ramai je orang boleh buat. Cuma dia tak tahu dia boleh buat. Okay. Benda ni daripada saya kecil boleh buat. Maksudnya macam saya akan sentiasa nampak saya tengah tidur dekat dalam bilik. Ni masa kecil. Sebab masa saya kecil dulu, masa umur 6 tahun, ingatan saya ada daripada umur 5 tahun. Macam kau macam di sini. Ya. Tengok di sini. 5 tahun dengan 6 tahun masa tu. Masa tu saya sentiasa hampir hari-hari saya akan nampak saya tengah tidur dan saya akan berdiri dekat luar pintu bilik. Okay. Ini memang real lah. Memang real. Kalau kan pernah tengok cerita Insidious kan? Ya. Dalam cerita Insidious tu kan you nampak macam bila dia keluar je very kabur, merah-merah, berasap. Sama. Sebab tu I rasa macam orang yang buat cerita Insidious ni sebenarnya dia memang boleh buat benda tu. Alami benda tu lah. Sebab kalau dalam Indonesia kita panggil nama dia adalah Meraga Sukma. Meraga Sukma. Saya rasa lah. Yes, nama Meraga Sukma. And nama saintifik dia adalah Astral Projection. Projection. Yes. Kalau siapa pernah tengok Insidious, series dekat Netflix Behind Her Eyes dengan cerita Dr. Sleep. So ini adalah Astral Projection punya konsep. So masa kecil saya tak tahulah benda tu astral. Tapi setiap kali kalau saya tengah tengok saya tidur dan saya akan nampak bila saya nak terjaga balik tu adalah apabila seorang nenek tua keluar dari dapur dengan buaya putih yang sangat besar. Ini dekat rumah lama saya dulu. So dia jalan dengan buaya? Ya betul. Dan akhirnya memang bila kita orang nak pindah tu, memang atuk saya memang suggest pindah. Sebab atuk saya cakap memang dekat dalam rumah tu, rumah saya tu tapak kuil dulu. Rumah lama tu tapak kuil. So dalam tapak kuil tu dia ada banyak sudut yang macam banyak penunggu, which is ada yang seorang suami lelaki dengan 2 orang anak perempuan. Ada satu sudut tu seorang nenek tu membela buaya. So it's true. Tapi saya tak pernah cerita benda ni dulu. Tapi bila atuk saya cakap macam itulah buaya yang aku nampak kot. Confirm lah. Yes, bila buaya tu keluar daripada dapur, saya ketuk-ketuk pintu bilik mak tak buka. So saya tu macam tak macam mana saya menjerit. Lepas tu you faham tak, dia rasa macam orang tarik you balik macam zup. Lepas tu saya tu sedar dekat body yang every single time. So that was the story masa saya kecil lah, umur 6 tahun. Ni rare ni. Tak, saya kan suka berkawan dengan orang macam ni. Mana jumpa ni? Ada kat Shopee. Dan diorang ni itu adalah salah satu kisah kecil dia dengan keluarga dia apa semua lah. Tapi macam satu benda lah yang orang nak tahu lah pasal dia, adik dia dan sebagainya, adalah diorang ni mampu untuk membaca orang lain yang cuba untuk merosakkan orang lain. Tapi kalau orang tu jahat cuba untuk menjatuhkan diorang tak perasan. Macam tu. Macam tu. So macam contohnya, macam saya ni memang bodoh, memang tak kerti nak baca manusia sangat apa semua. Pada saya semua orang adalah baik until proven otherwise lah. So apa diorang ni, dia dengan adik dia lah selalu datang macam I think ada sesuatu yang tak kena pada dia, benda semua. Diorang ni tak habis-habis macam kita orang bukannya nak macam menjatuhkan siapa-siapa tau His. Kita orang bukannya nak buat ibu musuh apa semua. Aku macam kau cakap je lah. Banyak kiat. Sebab kita takut kita menuduh orang. Banyak. So setiap kali sebuah cerita muncul, macam His, aku ada satu benda nak cerita ni. Pasal sesuatu. Okay. Aku akan pada malam itu juga akan drive daripada rumah aku ke diorang. Sekarang cerita direct info. Sebab nak macam sabarlah, besok kan ada. Tak nak. So tapi saya rasa macam itu salah satu kelebihan yang Tuhan bagi kepada dia, keluarga dia lah. Keluarga dia yang saya nikmati sekarang. Tapi kelemahannya adalah macam orang lain buat aku, diorang nampak. Orang lain buat diorang tak nampak. Memang tak dapat lah benda tu. Macam sense. So what's the point kan? Dapat semua maksudnya macam what's the point kan? kita membantu orang kan, memberi manfaat pada orang. Tapi tak boleh tolong diri sendiri. So sense orang boleh lah. Tak terkira dah berapa banyak kita orang kena tipu. Macam contohnya orang lain yang menghampiri saya, berkawan dengan saya bersemua, something wrong semua, diorang terus bagi tahu. Saya tak dapat detect apa pun until proven otherwise. Ya. Tapi untuk kes sendiri tak dapat settle. Panjang until now tak. Adik dia siap kena scam. Ira minta maaf sangat. Sorry tau Ira. Tapi tak apalah, kau dengar ni tak kira mengumpat kan. At least tahulah kan. Alright. Okay guys, jangan minta nombor Papayan kan. Jadi dia orang minta servis kan Papayan. Tak payah cakap. Memang lepas saya cerita benda tu, Astral Projection tu, memang saya ada ni, ya Allah Tuhanku. Kalau akak tengok kak, akak dengarlah kak, saya punya rintihan akak. Kita tahu tak,
Ada seorang akak ni tiba-tiba call saya. Saya tengah meeting. Okay. Hello, saya cakap dengan Papa Yin boleh? Ya, Papa Yin. Papa Yin, akak nak cerita something ni. Akak ni memang kena kacau tau. Tak tahu tiba-tiba siapa. Aku tak tahu siapa. Suami akak nyanyi-nyanyi semua sampai 45 minit berborak. Nah, bermeeting dengan dia pula. Itulah pasal. Okey lah, itu je yang akak nak cerita. Nanti kita WhatsApp. Sambung. Kau ni siapa? Aku bukan talian Nur tau. Dia cerita anak dia kena buat, laki dia pengsan dia. Minta maaf cakap. Tapi kan kadang-kadang kan bila aku pun dapat benda-benda macam tu adalah sebab diorang ni tak dapat validation daripada suami sendiri. Selalunya macam tu. Itu yang dia ajak exhibit A. Hai ayah. Jangan sampai aku tunjuk aku WhatsApp WhatsApp aku dapat adalah WhatsApp bisnes aku perempuan. Ya ilaha illallah. Asal dia mencuba ke? Mencuba. Dia mengurat Haze? Mengurat. Masalahnya WhatsApp business 4 orang boleh nampak tau. Ya. Aku PA aku 2 orang boleh nampak. Dia nampak benda tu. Terima kasih banyak sebab tolong blokkan tolong blokkan. Masalahnya kan diorang ni menggata-gata dekat WhatsApp business. Tak apalah. Cita rasa tak nak pula tinggi. Tak nak pula tinggi cerita rasa kau. Makcik ada satu ayat tu nama dia sekufu Okay. Look it up. Look it up. Tolong kata aduh. Okay. Alright, so itu Papa Yan punya story lah kan. Orang kata 1% lah daripada hidup. Secebis lah. Secebis sangat. Sebab perca dia banyak. So dan aku pun tak tahu kenapa Ashraf aku selalu jumpa orang macam ni. Selalu. Tapi benda ni bagus untuk Haze juga. You attract. You attract. You attract orang. Boleh attract duit kot better. Ya, jadi kan jadi duit. Yelah, jadi content duit untuk Ashraf. Alright. Okay, Haze, kata dia Haze pula. Tuan Papa dah share kan. Okay, Haze kan buat dengan Hanan juga. Uncle sister. Okay, dulu kan. Okay, before dah masuk cerita Haze ni kan, kau orang hantar cerita hantu. Orang hantar cerita hantu pada siapa? Ada orang hantar. Ada orang hantar. Maksudnya masa people DM you to tell the story. Ada. Ada. Tapi aku macam tahyuk lah benda ni. Next. Dan kadang-kadang penceritaan netizen tak best. Itu setuju lah. Dia orang rasa dia orang best. Tak, sebenarnya Tanta cerita tu best je. Cara dia cerita tak best. Betul. Sebab macam kita orang pun buat storytelling kan. Kadang-kadang cerita dia tak apa-apa, tapi dia punya point tu baik. Betul lah. Kita boleh hook benda tu baik. Kita terpaksa masukkan dalam ChatGPT, tolong bestkan dia. Begitulah. Alright, okay. So bila knowing Hanan kan, I mean dia ada speciality apa semua kan. Is it Haze ada affected benda-benda begitu? Tak langsung. Tak ada langsung. Ada orang kata kalau kita dengar dengan ni macam contoh yang Papa yang cakap tadi kan, kalau once badan kita pernah masuk, dia membuka ruang-ruang untuk kita lebih sensitif kan. Betul. So pada waktu saya muda ni dalam peringkat sekolah rendah, saya selalu kena masuk benda tu. Always. Rasuk? All the time. Kita orang ada family house dekat Ceras. Sekarang ni memang masih lagi ada, tapi macam terbiar. So kalau masuk tu memang confirm bertendang dalam tu, ya. Sebab apa tak? Sebab waktu ada orang pun kau bertendang. Tak ada orang apatah lagi. Apatah lagi ya. We should go there. Mampus. Pergi mampus. Memang tidak. So sebab ada satu tempoh tu habis belajar, my brothers duduk kat situ dengan his friends. Dia kata macam memang rumah tu berus gigi hilang. Lepas tu mula-mula letak situ, kat situ bergalih-galih. Poltergeist. Tapi dapat pula hantu tu pula. Kau tengok adik aku 2 kali 5 kali babi. Memang tak jadi kacau. Kacau dia. Ni geng aku lah ni. Geng aku lah ni. Orang kata sekufu. Sekufu kan. So waktu I muda dahulu memang I selalu kena masuk dengan benda tu. Mes ni I cerita waktu kena rasuk tu, I punya version apa yang I nampak. Kan kena rasuk kan umpamanya seperti meracau yang agresif. Betul. Dalam mimpi I adalah just tutup mata, semua benda gelap. Dalam gelap tu ada bingkai yang berwarna neon. Bingkai yang berwarna neon yang macam ni, yang macam dia bertimpa-timpa neon, bingkai. Faham? Sekejap, sabar. Lepas tu? Lepas tu dia macam berpusing bingkai tu, dan kita masuk dalam bingkai tu. Lepas tu pindah scene.
Okay. Okay, pindah scene. Wow, very teknologi. betul. Wow, babe. Babe, aku kena rasuk oleh Tron. It's so AI, babe. Aku dirasuk oleh Tron rupanya okay. Okay, so waktu dia ini masuk, okay. waktu ni lepas tu dia bertukar scene lah. Okay, ni hampir beberapa ketika sedang di Control. sedang di bukan kan orang datang yang macam simbah air Yasin lah, air Okay. apa, Dia rawat ke? ruqyah ke Okay, rawat ke semua Okay, ini yang dalam mimpi dia mimpi dia adalah saya di sebuah tempat tempat construction. Okay. Pembentukan Bukan construction. Pembinaan. Okay. Pembinaan mana? Ada dalam beratus orang aku. Oh yo. Ada beratus orang aku Duplicate duplicate aku. Lepas tu yang memegang serat pembentung yang simen tu. Okay, bulat tu. Yang besar tu konkret tu, setiap daripada aku itu membantai aku di belakang badan. Pam. Lepas tu bila aku sedar, mak aku cerita satu muntah hijau lah. Lepas tu muka riak wajah muka tu macam hampir berubah menjadi burung. Macam memburung macam tu. Memuncung burung macam tu. Lepas tu muntah warna hijau. Lepas tu setiap kali, so bila kita menjerit, suara kita ni pula sedap lunak kuat macam mana pula kan. Bila kita kena rasuk tu, jiran sebelah dengar lah. So jiran sebelah dengar, atuk lah. Dia seorang atuk. Atuk tu datang, tengok apa yang kecoh rumah dia semua kan. Aku kena rasuk. Atuk tu lah yang jiruskan air. Tu. So setiap kali aku kena pang tu adalah jirusan air Yasin. So kan kau tengok macam orang beronta beronta. Padahal kau kena jirus air Yasin saja. Tapi dalam mimpi tu itu rasa dia. Itu rasa dia. Maksimum. Dan selalu sangat kena sampai mak ayah tak tahan sangat sebab rumah tu pun boleh tahan. Okay, kalau rumah yang lama yang dibina pada tahun 1980-an macam tu, kan ada kalau kat tangga tu kan yang kayu tu, kita panggil pangkin Kayu pakir tu. Okay, kan kalau kita bela kucing dekat rumah, kalau kucing kan kadang-kadang menggila. Betul. Kalau diorang berlari apa semua kan macam kuku diorang kena dekat pakir apa semua kan. Dulu kita orang bela 2 ekor kucing. Dan dekat tangga tu kucing 2 ekor ni selalulah macam menggila, naik turun, kejar-kejaran apa semua. Okay. Sampai ada satu masa tangga tu, pakir tu bunyi macam apa semua. Lepas tu mak aku, baby girl, jangan. Nama kucing aku baby girl. Baby girl, jangan buat sepah. Lepas tu lagi baby boy. Satu lagi baby boy. Snoopy. Baik dua-dua ekor tu. Okay, lepas tu mak aku keluar lah. Apa kecoh-kecoh ni apa semua? Rupa-rupa 2 ekor kucing tu kat bawah rumah. Lah. Yang bising tu apa? Mak aku tak tahan, bapak aku tak tahan. Aku ni selalu kena rasuk. Lepas tu dengan pangkin tu selalu buat, pakir tu selalu kena bunyi macam tu. Tiba-tiba sebab waktu tu kecil, aku tak kenal, aku tak tahu apa benda yang sedang berlaku kan. Muncullah seorang nenek ni datang ke dalam rumah lah, berubat. Nenek tu macam tipikal nenek. Tipikal nenek kampung yang macam kunyah sikit. Tembakau. Kunyah cakap bingit dia. Lepas tu datang dekat aku, pegang ubun-ubun. Lepas tu macam bacakan something, naikkan sengkak tu. Menaikkan semua baca air, dia buat baca dalam air. Air tu dalam sebuah balang. Balang tu lepas tu dia bagi tempat spray tu. Letak air dalam ni, spray kat tangga. Dia buat penawar lah. Dia buat penawar tu. Ini mesti bidan. Mungkin kot, tak tahulah, aku tak ingat. Tapi looks dia macam tu lah. Macam tu kan. Jalan macam tu. Nama dia mesti Esah. Lepas tu sampai I ingat lagi, sampai tingkatan 3 ke apa, balang tu masih lagi, balang yang penuh dengan air tu masih lagi berada dekat dapur. Sampai family kita orang move out. Lama lah. Lama. Kan air kalau kita biar lama-lama, air kalau kita biar lama-lama, kalau bertutup berkeladak, dia jadi pepejal tiba. Berkeladak ke? Tak. Kalau tutup tak. Tutup tak lah kan. Kalau dia berkeladak, berkeladak. Berkeladak. Sebab dia kalau udara bau dia ni kan. Memang tutup benda semua tu. Dan dia sinar boleh nampak dalam. Itulah cara kita simpan air untuk tak ada air kan. Betul. Berkeladak. Memang tak digunakan lah. Tak digunakan. Mak aku memang letak dekat dalam dapur tu, memang biar macam tu je. Dah berkeladak. Aku macam, how come?
No, soalan aku dia macam, why do you keep this? Kenapa tak buang? Macam kotor kot hari ni. Macam penyakit boleh datang. Betul. Okay, so Entah you je nampak kotor. no. Tak pernah dibincangkan lah. Aku memang suka benda macam ni. Kan? Time tu kita pula student pandai. babe, I rasa you je kita nampak fokus kat kotor. ujian. Benda-benda sebegitu Time tu tak kita ada perlu. PM, UPSR, PMR, SPM. You think Yeah. I got the time Ya. Dan mak you jawab apa masa tu? Masa cakap kotor tu? tak cakap apa pun. I tak Memang you je nampak kotor. I rasa parents semua nampak bersih. Tapi You je. Tapi memang kita orang bela. Dulu mak I bela ikan Puyuh. Ikan puyuh kat belakang semua. Aku macam fine, whatever lah. Tapi whatever it is, macam contohnya bila orang cakap macam diorang selalu nampak, aku tidaklah menidakkan 100%. Pernah sendiri mengalaminya. Namun begitu macam mungkin sebab ada setengah parts of me yang dia punya hijab tu dah tertutup oleh nenek tersebut. Mungkin dia dah buat sesuatu. Tapi power betul. Nenek tu sampai sekarang aku tak nampak apa. Tapi itu Bagus maksud lah. saya. Itu maksud I macam like orang yang memberi benda lain ketika berubat. Kadam tadi itulah. Yes, tapi this is a good one lah. Mungkin kan. So, menjaga. Yes. Dan mungkin because of that air juga kot. Macam because of tu lah benda tu mold. Because Betul kan. Mungkin sebab nenek tu juga aku jumpa orang macam kau. Betul. Haze ni dah macam dalam cerita KKN tu. Dia tak tahu dekat belakang dia ada nenek yang jaga. Dia lah dawuh. Okey. Oh, maksudnya dulu masa sekolah-sekolah dulu memang selalu Rendah. Sekolah rendah ni memang selalu kena kerasukan lah kan. Tapi alhamdulillah for now tak ada lah. Lepas nenek tu datang memang dah tak ada dah. Memang tak Blok ada habis apa lah. dah. Blok habis. Ui, power lah. Blok habis. Walaupun sekolah menengah aku, sekolah SBP aku tu, orang kata berhantu bagai. Sekolah mana Haze? Dulu. Alam Shah, Alam Syah. Kan tu? Putrajaya. Banyak kisah. Sekolah sama kan semua. mestilah. Semua sekolah sama Semua kan. sekolah sama ada nenek karipap. Betul. Semua ada. Semua ada macam karipap. Nenek Arifab ni antara hantu yang Makcik perlu je, dimulakan. jangan nenek, kesian dia. Makcik. Dah zaman sekarang ni dah nenek lah. Dulu makcik. Yalah, betul juga tu. 2025 ni dia dah nenek lah. Antara apa ni hantu yang perlu diidolakan. Yes. Ya. Dan mungkin ada inovasi. Ya. Mungkin dia dah macam jual karipap carbonara. Mungkin. Ya. We will Ataupun never know. macam sebab asyik jual makanan je, dia branch out. Yes. Mungkin. Macha. Macam frap. Nenek macha. Macam dia dah macam dek. Lagi lain macam kan. Kalau kat Ipoh budak-budak malah nak layan. Ya. Macam Gen Z kan? Dah macam Gen Z. cara sebut macam makno. Janji beli. Ada macam je ni. Ada strawberry. Strawberry ada. Strawberry Ada matcha. strawberry. TN pretzel pun ada. Allah. Tapi hantu tu kesian lah. Dah mati pun kena menjaga kan. Ya weh. Kita hidup ni dah lah susah. Itulah. Jaga. Dah mati. Begitu keras lah hidup kat dalam Malaysia ni. Kita dah boleh rasa risau kot. Kita mati nanti mungkin berniaga gak. Betul lah tu. Allahu Akbar. Babe, dah mati nanti buat konten. Macam ni content creator kan. Masih lagi. Ini penatnya. Tak ada. Okay. By the way, Haze tadi Acak tanya benda ni sebab yalah, ada orang tanya kan, macam kita buat cerita horror, buat podcast horror, is it kita ni pun affected dengan benda-benda horror ni? Kalau Haze tak adalah benda-benda itu. Tak kuasa. So, waktu tu? Tak kuasa. Sebab macam dalam kehidupan saya, mungkin ada efek dia. Efek dia adalah saya selalu jumpa manusia-manusia. Okey, pertama sekali keliling saya ada je manusia yang baik. Baik. Ni ada tu ada saf-saf sekarang lah apa semua. Tapi sering juga direzekikan berjumpa manusia-manusia sial. Okay. So seimbang lah. Setimpal. So mungkin ada efek dia lagi gitu. Oh, kesialan itulah. Kesialan manusia. Dia macam manusia tu dah terlalu sial sampaikan bila hantu lalu sebelah pun cakap mampu lah kau. Faham. Okay. Tak adalah bila orang tanya macam tu, saya pun sebenarnya nak jawab benda sama. Kan? Kita buat cerita hantu ni, kita tidaklah nak memikir sangat. Kan? Benda ni cerita lepas cerita sudah lah. Dah post sudah. Yelah. Kita dah settle lah. Aku dah cerita ni dah lah. Kan? Tak ada dah nak memikir seram sangat, tak ada. Itu jawapan yang kita nak bagi dengan penonton pun mungkin penonton tak faham. Mungkin dia ingat macam kita ni hidup matiku hantu. Nah, yes. Memang kira kan ada hantu. Tidak kan? Best aku bawa engkau lah jumpa. Untuk kau nampak sekali kan. Nak sangat aku Jangan sampai aku buat dark tourism, bawa kau pergi rumah aku kat Ceras tu. Betul. Kau Patut buat kat situ lah kan. Jangan apa-apa ya. Jangan. I pernah pergi hotel Terbengkalai. Okey dah teruskan. Okey. Hotel kita. Okey, yang Haze kita story tu. Apa yang dah buka tu?
Hotel. I pernah. Beliau adalah apa jurusan you? I tourism management. Alright. Okay. Masa I jadi lecturer tourism tu, student yang A ni. Okay, yang tadi tu. Yang tadi tu. Okay. Okay, saya punya task saya bagi kat diorang masa tu subjek tourism lah. Tapi diorang kena pergi buat hosting, macam task diorang adalah kena buat hosting untuk promote tempat tu. Okay. Yang si A ni pula punya kreatifnya dengan kawan-kawan dia pilih hotel Terbengkalai untuk buat paranormal. Hotel Terbengkalai. Betul. Lepas tu ajak saya. Okay, join Jom venture. lah sir. Kita happy-happy kat situ. Pergi. Okay, pergi. Pergi sebab nak pengalaman. Okay, Pergi. nak merasai. Tapi hotel tu memang hotel yang quite famous once upon a time dekat Melaka. So siapa-siapa yang pandai cari, pandailah. Dia dekat area Aikero. Papian, I think I know that. Saya orang Melaka. I think I know that. Dia dekat Aikero. So macam hotel tu memang hotel yang famous dulu. Dan lepas tu memang Terbengkalai because of memang berantu. Faham. So masa pergi tu, bila saya ada kat situ kan, diorang macam okay, diorang buat atas diorang. So saya pergi masa tu memang masa tu lah saya rasa macam aku boleh nampak. Oh yo. Okay. So apa yang berlaku? Tak ada berlaku apa-apa, tapi memang faham tak macam bila kita ada dekat satu kawasan yang penuh dengan benda tu dan kita rasa macam susah nak bernafas. Saya ada rasa benda tu. Macam susahnya aku nak nafas. Kenapa ni? Lepas tu macam sekejap. Macam tu. Lepas tu dia macam menghalau lah apa benda semua kan. So nampaklah benda tu macam daripada jauh tu ada yang melambai lah. Benda tu macam real. So saya macam saya tak pernah pergi. Tapi saya macam momen yang macam momen yang melambai tu macam mana? Maksudnya dia macam daripada jauh kan. Okay. Macam kita nampak daripada Pernah pergi bilik-bilik konsert macam itulah. Okay. Macam daripada, kan dia Terbengkalai kan bilik-bilik daripada atas sama bawah kan. So macam bila kita nampak tu macam dia tengah macam tu. Nampaklah orang tapi blurry. Okay. Dia blur. Tapi saya nampak. Dan macam bila saya nak tegur tu dia macam jangan. Macam tu. Dan si A ni juga yang macam akan tengok-tengokkan kalau if we don't feel, contohlah kan, studio saya sekarang. Okay. Dia kelakar. Sebab dia bagi tahu saya pun dia gelak. Okay. Studio saya sekarang ni staff pernah lah macam cakap ada contohnya tengah editing, orang ketuk dekat luar tingkap sedangkan tingkat 15. Lepas tu macam ada yang duduk depan kat hujung kaki katil tu goncang. Lepas tu ada seorang tu dia tapi dah berhenti dah. Dia macam lalu dekat koridor, lepas tu masuk bilik, sorok bawah katil. Semua ada. So bagilah recording video tu, cakaplah kat si A ni, ex-student ni macam Papa Yen tolong tengok kan. So apa yang diminta adalah video recording of the studio daripada yang depan dengan kawasan luar sampai ke setiap bilik pun semua lah. Kita orang bagi kemudian report pun sampailah. Reportnya adalah dia kata macam tak habis tengok pun video tu dia nampak dah pun. Dia kata dekat kawasan tu memang blok itu memang ada 3 ekor pontianak yang memang berkeliaran kat situ. Memang tak dia bebas kat situ. Dan pontianak tu memang boleh masuk ke dalam rumah diorang because of memang laluan dia. Bodoh kan? Kau boleh pilih rumah orang lain kot nak lalu. Sialah. Kenapa lalu situ Dia kata macam no harm pun, tapi dia memang suka kacau lah. Nak buang boleh je, tapi kena panggil ustaz lah. Dia kata macam tu. Sebab benda tu kat situ kan. Sebab kalau nak halau, nak gana. Yelah. Dia memang kena panggil ustaz. Tapi dia kata alah kalau boleh abaikan je lah. Dia kacau-kacau main-main je tu. Dia tak ada harm pun. Dah tak ada harm 3 ekor pontianak. So korang okey lah hidup dengan benda tu? Dia dah kawan, best friend. Dah geng lah? Dah okey dah. Dah bagi promise. Janji. Jangan kacau saya please. Janji. Jangan pula studio tu pasti ada kain kuning ya. Tak pasal-pasal kan. Tak pasal-pasal. Tapi betul lah Haze benda-benda begini walaupun Haze tak mencari, dia macam attract. kan? Sangat-sangat haunting lah. Dia ikut je. Tak tahu nak kata apa Ashraf.
Aku terima je lah. Tapi A tu memang cakap apa, dia kata one of the factor juga adalah bila korang memang bercerita tu dalam tu. Alamak. Sebab dia tak, benda tu memang kat situ. Okay. Dia jadi masuk lagi macam sentiasa sebab korang cerita pasal aku ni. Ya. Sebab macam kita orang punya, kalau kita buat podcast kan benda semua, is permanently there. Permanently there. Dan benda-benda yang kita cerita tu is very intimate. Yes. Macam saya cerita tadi lah. Macam cerita dia bersemua tu, yang memang sebenarnya sampai sekarang dia ada je nenek yang mengikut dia. So bila kita buat podcast bercerita pasal nenek tu benda semua, sukalah nenek tu dapat highlight. Agungkan dekat mungkin nenek tu jadi influencer kat dunia dia. Tak tahu, kita tak tahu. Kau kan. tahu tak? Ada podcast Kau ni. tahu tak? Aku Rupa je influencer. nenek tu. Aku influencer tau dekat negara Malaysia ni. Ini red card aku. Aku berhak dapat makan free. Itu topik lain. Itu benda lain guys. Itu benda lain. Alright. Okay, sampai tahap macam tu sekali Okay, tapi pasal Hotel Melaka tadi, aku rasa korang dapat tahu siapa yang mana. Sebab benda ni famous juga kan, Papayan. Famous je. Bila orang datang situ, datang buat paranormal ni, cerita pasal paranormal ni kan. Papayan tahu benda-benda yang boleh nampak kan. Ni nak tanya Haze dulu lah, orang yang ada pandangan Paling tak sendiri ni kisah. kan. Okay, alright. Paranormal for you lah kan. Macam mana pandangan Haze pasal paranormal ni? Saya suka teknik yang mudah untuk mendapatkan engagement. Okay. Dia fikir tu dulu tau. Dan paling untuk sebab bila with high engagement, mudah untuk orang masuk untuk ialah promote dia punya barang dan sebagainya kan. Itu je lah. For me, Itu je lah pandangan. for me is all about money All about and money. engagement. Content lah, Okay, content. bila kita nak buat Haze? Kita start dengan rumah Tak kuasa cerah aku tadi. hello, tak kuasa aku nak pergi masuk hutan dengan nyamuk apa benda semua. Tak, cukup dengan rumah ceras you. Ah. We start there. Tak nak banyak lipas. Tapi lain. Alright. Dia actually konsep kehidupan Hizbah Huzi adalah kalau ada cara lain nak buat duit yang lebih senang, kita buat pilihan tu. Alright. So tapi sebenarnya Acak ada lagi soalan untuk paranormal ni. Tadi macam tadi Haze kata tu betul juga kan. Ada orang buat untuk content, engagement, duit, gift dan sebagainya. Tapi you guys tak pernah teringin? Depends lah berapa dia nak bayar aku. Sendirilah, sendiri. Sendiri ke? Malam, sebab selalunya berberi ni malam-malam. Malam-malam baiklah aku tidur. Betul juga. Betul kan? Betul ke? Malam itu untuk tidur. Untuk Tidurlah. rehat. Namun begitu. Namun begitu, waktu belajar dulu kan kita dah buat. Okay, ni nak pecahkan rahsia ya, anak-anak makcik, pakcik yang tengah belajar kat universiti sekarang ni. Malam-malam kalau makcik nak tahu, diorang bukanlah tidur sangat ke dalam asrama tu. Diorang akan ambil kereta sewa, kadang-kadang kancil turbo. Diorang pergi mana? Sewa kancil tu, pergi ramai-ramai cari hantu. Cari hantu dekat mana? Dekat rumah Mona Fendi. Kan? Di mana-mana kau pergi, situlah property. Banyak betul propertinya. Hantu pun pindah. So dah ramai now. Semak lah kan. Tapi so benda-benda macam paranormal, benda semua tu memang kita dah buat dah waktu universiti dulu. Buat juga, pergi juga. Waktu universiti Pernah join lah maksudnya? Pernah join. Okay. Yang kita panggil sebagai overnight. Overnight. Sebab kenapa kat belakang tu ada yang senyum-senyum? Buatlah tu. So kita panggil sebagai overnight. Kerana apa kita overnight? Sebab kita ada curfew kan. Masa dulu kita belajar kat UIA. Orang harus tahulah, saya belajar kat UIA dulu. Ambil bahasa Arab sampai level 6. Tak ingat apa dah. Okay. Baru nak test. Okay. Yang aku ingat Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, maksudnya done. Okay, so kita dulu ada curfew sampai ke 12. Lepas ke 12 tak boleh masuk sampailah subuh esoknya. So sebab itulah kita overnight. Tempat-tempat yang kita pergi adalah seperti kan situ kan dekat Highland Towers, dekat Genting, Karak Highway, semua tu. So situ lah tempat-tempatnya. Namun begitu, adalah seorang kawan ni namanya Syafa. Syafa. Hai. Syafa, kenal kan Syafa? Kenal. Syafa batu bersurat. Syafa dulu, sekarang ni dah okey dah, alhamdulillah. Syafa dulu dia sangat sensitif, boleh dikatakan hampir setiap kali kita pergi overnight tu asyik kena saja. Babe, dan member tak pernah serik. Dirasuki lah. Dirasuki, nampak-nampak. Tapi kebanyakan masa memang dirasuki lah. Dan cubalah teka. Sebab saya ramai kawan-kawan perempuan kan. Tapi nak buat benda macam ni, mesti at least kena ada seorang lelaki walaupun
Faham kan? Okay. Walaupun Lelaki. Okay. Walaupun macam ni kan. Tapi bila benda tu berlaku, cuba nak teka siapa jadi pawang. Aku. Terus lah. Yeah. Aku terus lah macam, mari garam, nak lada hitam. Babe, Syafa tu selalu jadi steak dengan aku. Kena Well seasoning. done. Well done seasoning. Okay. Tak aku masak Syafa tu tak jadi well done, jadi congratulations. Faham. Oh, banyak kali lah. Banyak kali. Tak pernah serik dia. Tak pernah serik Sebenarnya serik. Tapi dengar cerita dia nak putuskan benda tu, dia kena kahwin dulu kot, kalau tak silap aku. So dia pun macam dah kahwin apa semua. So benda tu dah terputus lah. And dia dah menjalani So, dah hidupnya kahwin, dah macam putus. biasa lah. Boleh lah pergi lagi. Jangan dari Tak budak. payahlah. Jangan Dia budak. pun dah jadi mak orang. Betul. Baik jaga anak dia kan. Betul. Bawa lah anak. Lagi guna. Jangan. Tak boleh. Jangan begitu. Nanti lagi panjang pula cerita dia. Itulah Begitu. Kalau bawa exposure. Awas sangat. Awas Oh, sangat. faham. Awas sangat. Okay. So maksudnya for personal experience dah pernah lah juga. Pernah lah buat benda macam tu. Dan kita rasa macam time tu kan. Sekarang lah bila kita patah balik waktu kan. Sekarang kita dah 37 kan. Kita? Aku. Okay. 37 37 Tak nampak kan tahu. nampak, Saya nampak lagi muda daripada dia kan. Kita terus. Okay. tak benda-benda macam ni pasal usia ni dia macam dia akan selalu sebut macam itu je kamu macam tu kan. Tak lah. Dia lagi 3 tahun nak 40. Okay. Betul. At least aku dah sampai. Kau belum tentu. Okay. So bila kita macam untuk paranormal dan sebagainya, okay, waktu kita usia sekarang ni bila patah balik ke belakang tu, tengok balik ke ibu bodohnya aku dulu. Faham. Time tu kemain lah nak mencari. Waktu itu lah. rasa. Tapi tak jumpa lah. Biasanya tak jumpa tak? Ada. Ada juga. Ada. Dah takkan siapa kena. Dan tak ini yang Hiz nampak lah ke? Oh, yang you nampak. Yang air tak nampak tapi rasa. Okay. Kau tahu kan rasa tu? Okay, kat situ ada tempat nama Kemensah. Okay. Kemensah famous juga kan untuk betul. benda-benda macam ni. Betul. Dan dekat Kemensah tu ada tempat yang macam dekat kawasan tu macam tak ada pembangunan langsung, lalang penuh hutan dan Terbengkalai. semua kan. Okay. Kita orang duduk tepi jalan tu kan, perangai macam Bosia Cikaru kan, gelap tepi-tepi kuat-kuat kat tengah hutan dan semua tu. Ada lampu jalan. Pak! Daripada situ sampai ke hujung tu gelap. Oh yo. Lepas tu buka balik macam tu. Lepas tu kita pandang sama sendiri. Ayuhlah kita beransur. Nama Kemensah tu pun is very obvious dah. Kan? Kemenyan Mak Isah. Oh yo. Oh ya ke? Tak lah, tipu. Ingat fun fact lah tadi siap. Bodoh lah. Okay. Sedekat kemudian, Okay. kita orang pergi buat macam jumpa, buat meeting lah dekat area situ juga. Okay. Lepas tu kita orang nak balik lah. Balik tu lepas maghrib. Okay, lepas maghrib. Lepas tu drive. Time tu dengan si kawan aku yang Hanan tu lah. Drive. Tersalah ni kan, kalau dekat situ ada zon negara. Okay, betul. Zon negara kan punya yang memisahkan antara zon negara dengan zon perumahan adalah macam brick wall kan. Jalan kecil tu. Ada brick wall apa semua tu kan. Tersalah masuk. Okay. Yang mana dekat hujung tu adalah apa dia panggil tu, jalan mati. Okay. Macam ni brick wall, ini adalah dinding rumah orang. Kereta aku time tu naik Subaru SV yang macam agak gemuk lah kita tu kan. Lalu tu. Okay, macam tu. Okay. Stuck kat depan. Lepas tu si Hanan kan boleh nampak kan. Lepas tu dia kata, Hiz, boleh tak kita pusing? Diam, kau diam. Aku cakap, diam, kau diam. Sebab kita dah tahu kan. betul. Kau cakap macam tu, mesti aku dah tahu benda. Kau cakap kan, kau diam. Tak boleh nak. Baik, kereta bayangkan kereta aku macam tu. Aku kena buat U-turn macam mana? Apa yang nampak? Nampak dapat pusing. Babe, lepas tu sampai kat highway. Okay. Apa kau nampak apa tadi? Okay. Waktu yang macam kereta aku stuck dekat jalan mati tu, yang ni brick wall kan. Okay kan. Dia kata dekat atas tu ada pocong. Aku macam, oh ya ke, nasib baik kau tak cakap apa-apa. Sebab aku punya kereta dah macam Kau boleh bayangkan pocong tu kat atas. weh tak, memang tadi tu aku dah bayangkan apa. Macam babi diam, kau diam.
Oh my god. Ya, dan ini setahun, dia adalah 10 tahun kemudian. Okey. Memang aku ada sejarah dengan Kemensah tu. Haze dengan Kemensah. Kemenyan Mak Esa. Kemenyan Mak Esa. Tolonglah Okey. kisahkan aku dengan Kemensah tu. Allahu Akbar. Melaka kan ada kalau tahu. You all tahu. Kat mana? Berisu. Pernah dengar. Lalu Berisu. Pernah dengar. Tapi jalan Berisu is very famous tau. You jangan lalu lepas maghrib. sebab Janganlah. Itu kau yang cakap pokok besar tu. Bukan. ada apa kat situ? Yang Tak Berisu. Yang you cucuk ATM machine tu. Itu Bukit Serindit. Si bodoh ni cucuk ATM machine dekat stadium. Area Stadium tu Fatimah tu. Okay. Yes. Ya, Dekat betul. Jalan Jebat. Cerita lah. Betul lah situ. Area situ. Kan ada dulu kan Bank Islam situ. Dekat Kat UiTM KBM tu, Okay, banyak tu kan. So pergi Bank Islam okey, tu. depan tu. Tapi daripada rumah saya dekat Alai. Okey. So lalu nak pergi gigih nak pergi Bank Islam kat situ. Jauh betul. Sebab situ je yang ramai orang. Okey. 11:30 malam masa tu. Kan lagi setengah jam kan. So cepat-cepatlah naik drive kereta ni pergi. So saya lalulah dekat Bukit Serindit. Okey, kat Bukit Serindit tu, siapa yang memang pernah lalu, dia ada 3 jenis kubur situ. Okay. Dia ada kubur Kristian, Betul. dia ada jirat Cina, dia ada kubur Islam. Betul. Okay. So masa dekat ni kan Kristian. So kita belok kiri, lepas tu nak belok kanan. Okay, sini jirat Cina, sini kubur Islam. Okay, lepas tu belok kanan. Dekat tengah-tengah tu memang ada satu pokok besar. Pokok besar gila. Dan pokok tu memang tidak ditebang pun. Memang besar kat situ. Memang satu-satu je pokok kat situ. Okay. So masa saya sampai dekat Bank Islam tu, saya keluar dan kawasan tu kan memang like ramai orang dengan kedai makan semua kan. Lepas tu saya suka pergi situ. So sampai dekat ATM tu, saya pun macam tekan kan. Tiba-tiba macam tengah-tengah tekan tu bau wangi sangat. Wangi dia tu macam dia terlalu wangi, tapi wangi dia tidak membuatkan kita nak bersin. Okey. Saya tak tahu macam nak explain, tapi wangi lembut sangat. lah. Lembut ke tak? Dia tak lembut. Dia keras wangi tu, tapi wangi tu tak membuatkan kita nak bersin pun, tapi wangi. Faham. Lepas tu ni Itu klorok. tak babe, jangan babe. Klorok tak. Dia macam dan ni dengan ni tak boleh jaga. Wanginya. Sebut. Tengah-tengah wanginya. Pusing. Tak nampak apa-apa. Tapi pintu gerak. Lepas tu aku macam dia dah keluar kot. Lah husnuzon. Okay, lepas tu tengah macam pusing balik. Tekan. Aku sebut tadi. Yang tu kan. Lepas tu tiba-tiba lampu. Dah drama. Kacau. Lampu kelip-kelip. Lepas tu aku macam okey lah dah. Sebut dah. Okay dah. Keluar jalan. Buka je pintu. Kita rasa memang ada orang ikut. Faham. Memang rasa pun. Okay, keluar kat pintu. Masuk kereta. Duduk. Ni memang ada ni. Memang ada. Boleh rasa. Boleh rasa. Lepas tu saya terus call. Hi A. Ex-student tu lah. Hi A. Cari balik. Cari adalah kita orang punya personal bomo. Untuk menyelamatkan keadaan. Tak ulang suara Personal bomo Jangan minta nombor kontak bagi kita orang. Never will give. Never. No. Yes, kedekut. Yes. Betul, kedekut. Faham. Aku je. Okay. So, Alright. So masa tu dia yes sir, kenapa sir? Saya rasa macam ada benda ikut. Sir kat mana ni? Saya dekat depan Bank Islam kat Jalan Jebat. Okay, kejap. Dia kan. Lepas 10 minit dia call. Sir, pergi singgah kedai makan mana-mana dulu sir? Dia bagi tahu macam tu. Pergi singgah kedai makan dulu. Okay, so pergilah singgah kedai makan. Sejam lah masa tu duduk kan. Lepas tu borak-borak dengan dia apa semua. Okay, sir boleh balik lah. Tengok macam mana. Okay. Sampai je rumah kan, saya cakap dengan dia, saya dah balik rumah ni. Saya dah masuk rumah, dah kunci pagar, dah kunci grill semua kan. Lepas tu dia call balik. Dia ada lagi lah sedekat dalam tu. Aduh, kacau. Dia ada dekat, okay kan, tempat duduk depan, passenger belakang. Dia dekat belakang. Dia tengah berdiri dan menunggu. Maksudlah, okay macam ni sir, saya bagi ayat, saya keluar, buka pintu yang belakang tu, saya baca ayat ni. Kau nak suruh aku buka grill, aku tak nak lah. Kenapa yang kau nak suruh aku pergi ke pintu tu? Alamak, macam mana ni sir? Okay, tak apa, jap. Okay, lepas tu lepas 10 minit tu dia call balik. Okay sir, dah settle dah. Dan saya pun rasa lega lah. Yelah. Lepas tu dah selesai. Dah selesai. Lepas tu tanya dia, benda? Lepas tu dia hantar gambar. Dia hantar gambar, ini tak bahaya pun sir. Semua tak bahaya. Tak bahaya pun sir. Ni macam kuntilanak, dia cakap. Benda tu pendek je.
Kau pernah tengok tak cerita ni? Charlie and Chocolate Factory. Okay. Kan, umpa-umpa lupas tu. Yang masa dia salah makan coklat, lepas tu rambut dia panjang tu. Okay, tahu. Tahu tak? Faham. Dia pendek, lepas tu rambut panjang. So memang looks dia sama macam dalam filem tu lah, Papayan? Yang digambarkan lah. Memang hampir sama. Tapi tak nampak muka lah. Dia tutup lah rambut tu. Tapi kependekan dia, dan dia kata dia tengah berdiri kat kerusi, rambut tu sampai ke lantai lah. Ui, digambarkan sebegitu. Digambarkan begitu. Memang dia bagilah gambar tu. Ish. Penuh Papayan punya experience, Haze punya experience. Dia orang kalau combine sekali ni, memang kita pun cerita hantu, jump scare tak sudah. Daripada mula sampai habis hantu, orang takkan rugi. Starting pom. Betul, dan semua hantu ada. Ni kira reunion lah dia. Bukan satu je, banyak. Dia orang macam kita ni, hidup ni nak bergosip pasal dia orang je. Takut tidak sangat lah tapi nak bergosip pasal dia orang. Tak sudah-sudah tumpahkan teh artis punya, tumpahkan teh hantu punya. Ya, begitulah tapi kehidupan. Hantu bagus lah, tak apa jawab. Kan? Dia tak boleh kecoh lah. Dia kat mana-mana. Kau tak boleh bidas. Tak mau cakap bagi komen. Tak boleh saman. Kalau sebut nama pun tak boleh claim. Alright. Okay, kita dah cerita banyak cerita seram kan. Kita in and out kan. Gini mungkin lah kita nak tanya sikit benda-benda seram yang tidak melibatkan hantu sangat ni. Macam Haze lah banyak jumpa dengan orang-orang yang seram ni kan. Situ faham. Faham kan. Okay. Mungkin lah tak kisahlah Papayan ke Haze kan. Okay, kita tanya Haze dulu lah. Haze, macam Haze kan dalam bidang pengacaraan TV dan sebagainya ni kan, is it ada tak pengalaman-pengalaman seram yang melibatkan manusia ni yang buatkan Haze rasa begitu. Yes. Papayan lah cerita. Haze lah. Sebab Papayan ada dengan saya pada tahun sejak dari 2018. Daripada 2018 lagi 7 tahun. So daripada saya punya progress company saya, progress saya sebagai content creator, semua dia tahu. Maksudnya bila saya bercerita ni, inilah saksinya. Yang dia cadai rambut kelabu lah, senang cerita. So tapi dalam contohlah manusia, okay, bila kita bekerja dalam bidang ini, memang tak dinafikan duit tu banyak. Betul. Okay, tetapi sebagai orang yang memang dilahirkan mewah lah, saya boleh cakap mewah. Keluarga saya tak senang, tapi ayah saya pastikan kami hidup sekeluarga mewah. Okay. Makanya bila tiba masanya memegang duit sendiri dan dalam keadaan yang kadarnya banyak, saya tak terkejut dan duit itu tidak mengubah saya pun. Faham? Malangnya kita bakal berjumpa dengan orang-orang, sebab yelah bila kita buka company dan ramai orang terlibat dan sebagainya, diorang kan tak biasa. Betul. Bila diorang tak biasa, duit mengubah mereka. Maksud tak biasa memegang duit banyak. Memegang duit biasa tapi nampak amount banyak. Faham. Nampak amount banyak. Yang tak pernah dia orang dapat. Yang tak pernah diorang dapat. Maka dengan itu memang mengubah mereka daripada asalnya. Ini yang saya cerita tadi tu. Dia boleh nampak orang-orang yang bermasalah daripada awal lagi. Kan. So diorang akan macam mulalah gelap mata, putih mata kita panggil. Gelap mata lah. Gelap mata betul. Mulalah gelap mata dan sebagainya. Banyak kisah-kisah saya seperti orang songlap duit tanpa pengetahuan saya. Okay. Berlaku selama 10 bulan. Ada kawan kita orang 3 tahun. Digelap in the same circle. 3 tahun. 3 tahun songlap, dia gelapkan duit tu, benda semua. Lepas tu terus berambus nyakau daripada kehidupan aku kan. Betul. Jumpa lagi gelap mata tapi untuk kes-kes yang berbeza. Sampai ada yang macam nak kan kita buat beberapa jenis bisnes, ada yang cuba untuk silang projek. Ada juga. So kadang-kadang tu saya ni bila dah dapat macam pengalaman yang kali kelima, dah tak heran dah. Dah lali dah. Macam bak mai batang Mea batang lagi lah. Sebab bila betul orang cakap, bila kita ni diuji dengan pelbagai diuji dengan manusia ataupun diuji ujiannya sama. Sampai Papai pun cakap, Haze, engkau ni tak ada ujian lain Sebab I believe yang macam kan setiap manusia ujian lain-lain. Betul, dan berbeza. Ujiannya adalah yang dia mampu tanggung. Betul. Dan ujian untuk Haze adalah untuk macam inilah yang sesuai untuk dia di Kekuatan ketika berada di fasa ini. Faham.
So masa saya mula-mula kena tu, sebab saya jenis orang yang macam saya dengan orang, saya memang tak berkira dan saya memang all out untuk orang itu daripada segi kebajikan dan sebagainya. So bila kita kena tikam belakang dengan orang itu, dengan orang yang pelbagai-pelbagai ni, alright. nak masuk yang kali kelima ni, saya rasa masa mula tu sampai level macam aku depressed 6 bulan, rasa macam nak diri sampai level tu. Sebab apa tahu, apa yang berlaku adalah kita orang dah bina bisnes tu bersama-sama selama 6 tahun. Progress tu adalah selama 6 tahun. Bila ketikan belakang macam tu, maksudnya aku kena buang dia, aku kena start everything yang 6 tahun tu from scratch. So what happened was I rebuild back that 6 years within 6 months. Kau rasa aku macam mana? Gila lah. Memang sampai level macam tengok orang kawan-kawan lain tengah bersukaria dengan family diorang dekat Jalan Bukit Bintang, bawa family hari Ahad, aku jadi bitter. Faham? Sampai situ. Sampai aku jadi bitter. Bermulalah Jun tahun 2020, ni tahun berapa? 2024 macam tu, yang saya cakap macam enough is enough. Aku rasa aku dah dapat balik apa yang aku dah hilang dalam 6 tahun tu. Now I enjoy myself. Okay, let go je lah. Let go. Jalan je. So macam maybe orang akan terkejut dengan perubahan Hizmah Huzi yang macam dahulunya begitu, lepas tu macam tu, sekarang ni macam lepas lakunya dia ni dekat podcast orang lain. I just don't care. Faham. Right now I just don't care. What I want is macam I still appear in front of you guys, I still create content, asalkan aku happy apa? Betul. Tak susahkan orang. Tak susahkan orang, asalkan kau happy. If you guys are offended, mampus kau kat situ. Kau punya masalah. Bukan masalah aku kan. Kau terasa siapa suruh bukan cili. Okay, faham. Itulah cerita. Nak cerita dengan lebih mendalam. Hai. I mean benda tu kita dapat serasa je begitulah. Ya. Sebab masa first I jumpa Hiz lepas benda berlaku, kali pertama saya jumpa dia, keadaan Hiz masa tu aku macam Hiz ke ni? So macam, dan munculnya T-Podcast tu pun adalah atas dasar friendship punya collaboration. It's like macam, Papa Yin, you setuju tak kalau join I untuk buat podcast? Aku cerita aku berumah. Sebab dia macam in terms of macam, okay, jomlah. Dan Hiz pun kata macam, this equipment ada kat sini apa semua, kita let's do it. Lepas tu macam, okay, jom kita munculkan balik motif viral, tapi in T-Podcast way. Faham? Dan T-Podcast tu pun, nama T-Podcast pun kakak saya yang bagi. Allahuakbar. So macam kita mencari nama masa tu kan? Ya, itulah. So macam apa, untuk macam walaupun ialah cerita podcast cerita hantu, tapi hujungnya insyaAllah motivational. Ya, insyaAllah. Ini cakap orang lelaki pun kan. Betul. Dah nak habis kan? Kat hujung-hujung nak risau. Ya. Tadi cerita hantu segala macam kan. Okay, so ini dia punya hikmah lah barangkali kan. Kenapa Tuhan bagi saya ini? Sebabnya dia tahu saya mampu untuk mengatasinya. Betul. Walaupun kalau orang lain tengok, seperti contohnya Papa Yin sebagai orang luar tengok saya punya hidup ni macam gila babi kan. Tapi hakikatnya macam terbukti saya mampu mengatasinya. Ini adalah pesanan untuk korang yang sedang berhadapan dengan kesukaran itu sekarang. Betul. Okay, give yourself time. 2 tahun it will get better. 2 tahun je. 2 tahun. Lebih daripada itu, you need to do something about it. Maksudnya dia macam like salah lah. Adalah something yang kau kena tengok. That is another chapter lah. Yes. Dan macam saya kena ni, kalau orang lain yang orang luar pada saya tengok, kau ni bertubi lepas satu bertubi-tubi kau ni kena kan. Ianya situasi itu menjadikan saya seorang yang sangat kuat dan juga dan juga pandai. Ya. Kan saya cakap tadi, aku ni tak pandai baca orang sebab dulu aku bodoh. Sekarang ni tidak. Cubalah. Batang lah. Sekarang sama-sama macam kita orang kalau borak, dia boleh sama-sama insert. So itulah. Dan apa yang saya belajar kalau kita ni dahulu takut untuk buat musuh, takut untuk, sebab yelah kita kan diajar kita kan diajar jangan buat musuh. Betul. Kawan biar ramai. Tapi hakikatnya bila kita dah makin lama makin tua, orang jahat tu wujud. Orang yang mengambil kesempatan kat atas kita tu wujud. Dan kita kena berani buat musuh. Kita kena berani buat musuh. Jangan cari musuh. Betul. Jangan cari musuh. Tapi berani ada musuh. Okay. Sebab benda tu normal. Normal lah. Benda tu normal. Sebab orang-orang yang hebat dalam sejarah pilih.
Siapa yang tak ada musuh? Mahatma Gandhi, Ya. Nelson Mandela, Nabi Muhammad Cukup Nabi. sekalipun. Betul, cukup Ada Nabi. musuh. Dan dalam agama kita semua nabi ada musuh. Betul? Setuju? So faham sini lah. Fikir-fikir sini lah. Begitulah benda begitu. Ya, jangan cari. Jangan cari. Berani je. create. Betul lah. Contohlah, Tapi berani berhadapan dengan mereka. Tu macam Asyab buat Sembang Seram kan. Bukan. Sembang seorang orang lain. Sembang Seram. Okay, bila buat podcast. Seram, Okay. So bila Asyab buat, dia macam contoh macam akan ada orang yang tak setuju, ada orang yang tak suka. Betul. Kan? Tapi tak kenal you pun. Kan? Dulu aku punya cerita hantu tu, segmen cerita hantu aku tu, sampai sampai ada geng paranormal bagi kuih raya yang dah dijampi lah. Tahap macam tu Padahal tak ada ni pun. Wow. Ada dapat kuih raya yang dijampi? Tak ada. Nanti kau hantar. Buka-buka boom tu makan. Jangan buat hal. Risau Ya, benda-benda macam ni, yalah, kita back to apa yang Hiz cakap lah, manusia ni lebih menyeramkan lah. It's back to the first topic lah. Alright guys, kita nak borak banyak lagi sebenarnya, tapi itulah masa lah Papayan kan. By the way, harapnya dapat sesuatu daripada apa yang kita pesankan tadi kan. Jangan buat musuh, tapi jangan takut berhadapan dengan musuh. That is the point guys. Alright, so terima kasih by the way Papayan dan juga Hiz atas apa perkongsian dia. Kalau ada terkurang ke terkasar bahasa ke apa, saya minta Aku rasa aku yang kasar. tak apalah, kita sama-sama lah, kita sama-sama kan. And apa-apa perkongsian daripada mereka adalah pengalaman mereka sendiri. Kalau kata macam terkait ke apa, mungkin kebetulan lah. Betul. Kan? Itu kau yang buat. Mungkin kan. Alright guys, InsyaAllah. Tapi kalau kata korang kata macam sukalah, best lah, nak part 2 lah, boleh jadi boleh. Kalau nak part 2 boleh panggil lagi ke macam mana? Banyak cerita hantu. Banyak. Nampak Aku order 2 bulan, sebulan lepas belum cerita lagi. Betul. Yang itu tak masuk Sebab lagi. macam aku dah settle. Betul. Apa Ada cerita yang bulan ada lagi. Tapi kita ada task lah guys. Kita nak request likes lah. Papayan dengan Hiz bagi satu angka likes yang diorang kena tekan supaya korang boleh datang untuk part 2. Berapa nak tahu? 20, 30 boleh. 30. Okay, 33.33 lah. Love. Kan? Okay. Very the. 33,333. Nah. Hati hangat. Kita nak yang itu. Alright guys. So korang tekan like banyak-banyak. By the way, 6. Dah. 3 better lah. 3. Alright guys. So hopefully kita boleh jumpa lagi. Thank you sekali lagi guys. Alright. Terima kasih juga korang yang dah layan. Jangan lupa tekan subscribe. Isman Huzi, Papayan in the house guys. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye.